Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana hari ini sudah 1 Jumadal Ula 1443 bersamaan dengan 6 hari bulan 12 2021. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Saba. Tafsir surah Saba, surah yang ke-34, juzuk yang ke-22. Surah 34, juzuk 22. Ayat yang kita akan baca iaitu bermula ayat 40, 41 dan 42. Perbincangan kita iaitulah tentang puak-puak kafir dimalukan di hadapan sembahan mereka sendiri. Dia kata dia sembah benda ni, yang disembah tu nak menafikan, tak ada. Kata aku tak tahu pun apa yang kamu buat. Dan aku tak suruh pun kamu sembah aku. Maknanya kita ni kalau kita mengaku buat satu benda, kemudian benda tu sendiri menafikan, itu dia panggil satu memalukan perbuatan yang tersebut. Kemudian Allah tanya malaikat yang konon-kononnya ada sebahagian makhluk ni, dia kata dia semua malaikat, anak Tuhan. Malaikat kata tak ada, semua jin, semua syaitan, bukan semua malaikat. Itulah ayat yang kita akan bincang pada kali ini, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, ayat kita bagi jemaah yang ada pimpinan, muka surat 934. 934 surah Saba ayat 40. Tandalah surah Saba ayat 40. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasannya, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. Itu ayat yang kita akan bincangkan, 40 hingga 42. Ringkas je lah. Tengok ayat semula, ayat 40. Wa yawma yahsyuruhum jami'an. Pada hari, dan ingatlah masa Allah menghimpunkan mereka semuanya. Bila Allah Ta'ala himpun semuanya tu, iaitu pada hari kiamat.
Hari kiamat esok berkumpul semua. Al-tabi' wal matbu'. Yang diikut, yang pengikut. Semua ada. Yang besar, yang kecil. Yang benar, yang salah berkumpul belakang. Cuma tempat mungkin berlainan lah. Yang benar duduk sebelah ni. Yang salah di sini. Jadi pada hari perhimpunan itu, summa yaqulu lil malaikah. Kemudian ia bertanya kepada para malaikat. Yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun, adakah orang-orang ini kamu setuju menyembah kamu dulu? Dia tanya malaikat mu setuju ke puak-puak ni dia dakwa dia mu ni anak Tuhan, mereka sembah, setuju? Tengok ayat dia sikit sebelum kita pergi pada huraian ayat, itu baru terjemahan. Jadi dalam ayat ini dipanggil al-munasabah, munasabatul ayah, lima qablaha. Dalam ayat yang lepas, Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam samalah seperti keadaan nabi-nabi, rasul-rasul yang terdahulu. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditentang oleh kaumnya, Rasul yang dahulu pun ditentang oleh kaum dia. Nabi SAW diancam, sama juga orang dulu diancam. Nabi dihina, diperli, sama juga dengan nabi-nabi yang terdahulu. Maknanya orang panggil ada persamaan dari sudut permainan mereka itu. Wa hala qaumihi ka hali man taqaddama. Kedudukan umat dia juga sama dengan umat dulu juga. Ada yang terima, ada yang kerah kepala, ada yang macam-macam kerenah, macam-macam perangai. Maka ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala juga telah menyatakan batilnya dakwaan mereka. Dia ni banyak harta, banyak anak ramai, takkanlah Allah Ta'ala nak azab mereka. Maknanya bagi dia, harta dengan anak ramai itu menunjukkan Allah reda. Kalau Tuhan tak sayang aku, kenapa dia bagi banyak? Itu dia punya hujah. Kita hari ni pun jangan buat hujah macam tu. Aku ni kaya, kalau Tuhan tak sayang aku, kenapa dia beri harta? Contoh, anak keluarga kita ramai, kalau Tuhan tak suka aku, kenapa pula zuriat aku ramai? Aku ni pengikut, follower ramai, kalau Tuhan tak reda, kenapa pula ramai? Jadi hujah yang sama ni tidak boleh dipakai. Betul yang salah bukan duduk diramai sedikit. Jadi hujah kafir itu telah dibatalkan. Kemudian Allah Ta'ala juga telah membatalkan syubhah, makna keraguan yang ditimbulkan oleh puak kafir. Dan Allah Ta'ala tutup bahawa semua urusan itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Jadi semua kuasa di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Wa annahum fi mahallil khatar. Jadi pegangan mereka itu sangat berbahaya bagi mereka. Dia tukar channel pula. Dia kata dia sembah malaikat. Bukannya kecil-kecil. Dan para nabi mengakui ada malaikat. Jadi kita ada persamaan lah di sini. Awak berkawan dengan malaikat, puak-puak kafir kata mereka sembah malaikat. Maka ayat 40 ini nak membatalkan hujah mereka, mengatakan dia sembah malaikat. Pada anggapan mereka, malaikat itu anak perempuan Tuhan. Kita kata inilah pembahagian yang sangat tidak adil. Anak perempuan mereka tak nak. Dia tak nak anak perempuan. Dia nak anak laki-laki. Pokok jahiliah masa itulah. Tapi hak dia tak nak tu dia bagi dengan Tuhan. Anak laki-laki ambil ke awak. Kita kata inilah qismatun diza. Pembahagian yang sangat tidak adil. Yang tak nak membagi dengan Tuhan, hak kamu nak, kamu ambil. Baik.
Allah Ta'ala gambarkan kepada puak kafir, mu jangan dakwa, mu sembah malaikat ke siapa. Tak ada berlaku benda yang sedemikian itu. Tidak berlaku seperti itu. Tengok dalam ayat ni. Wa yauma yahsyuruhum, balik semula kepada ayat kita. Wa yauma yahsyuruhum, dan ingatlah masa Allah Ta'ala menghimpunkan mereka. Himpun di mana tuan-tuan dan puan-puan? Yauma di sini pada hari. Uzkur fi nafsika hadzal yaum. Ingatlah pada hari yang akan berlaku, dikumpulkan balik manusia ini. Jami'an ay yajma'hum yaumal qiyamati jami'an, semua sekali. Haula'i kufar, puak kafir dikumpul, puak baik pun dikumpul. Semua orang akan dikumpul di satu tempat. Nama dia mahsyar. Tempat perkumpulan manusia tu di mana tuan-tuan? Nama dia mahsyar. Ardul mahsyar, mana bumi yang sama, situlah dikumpul segala manusia. Berapa ramai, berapa banyak, semuanya di bawah siapa? Di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Thumma yaqulu lil malaikati. Kemudian Allah pun tanya kepada malaikat, malaikat, ahaula'il musyrikun ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Kemudian ia bertanya kepada malaikat, adakah orang-orang ini nih hok mengaku sembahmu ni, mu setuju untuk kamu disembah dulu atas dunia? Ahaula'il musyrikun kanu ya'budunakum min duni. Tuhan tanya, mu biarkan puak kafir ni sembah kamu, tinggal lain daripada aku? Apa malaikat nak jawab? Ini yang dikatakan Allah nak malukan puak-puak musyrikin di hadapan sembahan mereka. Dia sembah malaikat, malaikat kata tak ada. Mu bukan sembah aku bukan terlayak untuk disembah. Yang kamu sembah tu syaitan. Yang kamu sembah itu syaitan. Maka malaikat pun jawab. Malaikat memberi jawapan yang mantap. Malaikat kata apa? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Malaikat menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah dari adanya sebarang sekutu denganmu. Tak ada. Mana ada sekutu? Kami ini hamba Allah. Kami ini yang taat kepada Allah. Kami yang melaksanakan perintah Allah. Mana ada sekutu? Malaikat marah. Marah kepada puak kafir itulah. Anta waliyuna min dunihim. Anta waliyuna min dunihim. Engkaulah yang kami hubungi sebagai pemimpin kami dan pelindung kami, bukan mereka. Jadi malaikat di sini, qalal malaikatu nunazzihuka ya rabbana. Kami sucikan engkau wahai Tuhan kami, sehingga kami yakin bahawa tidak ada makhluk yang menyamai Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Kita hanya ifrad al-ibadah, mengesahkan Allah dengan semurni-murni, dengan sebetul-betulnya. Dan kami melepas diri daripada puak-puak musyrikin dan sembahan mereka. Wa anta waliyuna, engkaulah wali, penjaga kami ya Rabbi. Engkaulah pemimpin yang kami taati, engkaulah yang kami sembah dan kami puja dan puji. Malaikat berpanjanglah dia punya jawapan malaikat kepada pertanyaan Allah Azza wa Jalla untuk membuktikan bahawa apa yang dibuat oleh puak kafir tadi salah. Apa yang mereka dakwa tak betul. Apa yang mereka anggap itu tidak benar. Barulah kita rasa, kata orang terkedu. Ya, terkedu ke? Bila kita dakwa satu benda, tiba-tiba orang yang kita dakwa tu menafikan. Awak ni kita bagi kepercayaan kepada dia, dia buat macam ni pula. Macam itulah ibarat katanya. Dia ingatkan malaikat boleh tolong dia. Dia ingat malaikat akan bagi syafaat kepada dia. Rupanya malaikat kata mungkar.
mungkin sembah benda lain, bukan sembah aku. Bukan sembah aku, tak suruh sembah aku pun. Jelaslah. Dalam siri yang lepas kita dengar perbalahan sama-sama dia. Al-mustad'ifu dengan puak-puak yang mutrafin. Kan? Sebelum pada tu puak-puak besar pengikut dengan pembesar dalam neraka. Yang ni Allah Ta'ala buat siri-siri perbalahan ini nak mendedahkan kepada masyarakat bahawa tak usah berharaplah kepada makhluk lain daripada Allah. Jangan. Makhluk-makhluk tak ada kuasa belaka. Yang ada kuasanya kuasa mutlak. Kuasa kita kena minta pertolongan, minta bantuan, kita sembah, kita puja-puji hanya Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk berani, jangan buat benda yang pelik. Itu maksud dia. Baik, mereka jawab apa? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Bal kanu ya'budunal jinn. Tidak ada hubungan dari pihak kami dengan mereka mengenai sembahan mereka akan kami. Tak ada connecting. Tak pernah kita suruh, dia pun tak pernah minta dan tak tahu pun malaikat. Bahkan mereka adalah menyembah jin syaitan. Malaikat pun bagi penjelasan. Mereka ni bukan sembah malaikat lah. Bal kanu ya'budunal jin. Haula'il musyrikun ya'budunal jin. Dia sembah jin, sembah syaitan, bukan sembah aku. Aktsaruhum bihim mu'minun. Bahkan mereka adalah menyembah jin. Kebanyakan mereka puak penyembah itu percaya kepada jin, syaitan itu sebagai sekutu Tuhan yang dipuja dan dipatuhi. Jadi wa aktsaruhum mu'minuna bil jin. Kebanyakan merekanya beriman, percaya kepada jin dan syaitan. Dia tak percaya kepada Tuhan. Dia tak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayusaddiqunahum wa yuti'unahum. Mereka membenarkan apa yang jin kata. Mereka taat kepada jin. Wa yuz'inuna, mereka tunduk, akur, patuh kepada jin. Masya-Allah. Kata Syekh Ibn Atiyah rahimahullah, wa ibadatul bashari lil jin, penyembahan manusia kepada jin itu macam mana? Sebagaimana yang kita tahulah, mereka taat kepada jin. Mereka dengar gangguan-gangguan was-was, dia panggil was-wasah. Dan godaan-godaan yang dibawa oleh syaitan, dia dengar. Kalau dia tak sujud, tak sembah pun, itu dia panggil hadza nau'um minal ibadah. Ini jenis ibadat. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, ibadat itu luas, dia punya definisi. Hak sembah betul-betul itu, sujud itu satu kategori ibadat. Satu lagi dia panggil sembahan bukan dengan sujud, tapi menyembah dianggap sebagai sembah apabila mereka taat kepada jin dan syaitan. Itu sembah. Sebagaimana hadis Adi bin Hatim itulah. Kan? Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Puak-puak Yahudi ni menjadikan pendeta-pendeta mereka Tuhan selain daripada Allah. Jadi Adi kata, ya Rasulullah, kami tak sembah dia. Kami tak sembah dia. Jadi kamu sembah, sujud tidaklah. Tapi kamu taat dia dalam menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, bercanggah dengan hukum Tuhan, itu termasuk adalah sembahan. Maka Ibnu Atiyah kata, hadza nau'um minal ibadah. Itu satu kategori daripada ibadat. Mana taat, akur, dengar kepada was-was syaitan itu termasuk pada ibadat pada syaitan. Itu satu tafsiran. Wa qad yajuzu in kana fil umamil kafirah. Ada juga yang betul-betul bersembah jin dan syaitan. Memang ada. Ada yang sembah secara hati, dia panggil ta'alluqul qalbi. Ada yang sembah secara fizikal, memang sujud pada jin dan syaitan. Kita kata dua-dua itu berlaku. Wa fil Quran, dalam Quran ini ada ayat-ayat yang menyebut tentang jin memang disembah. Sebagaimana disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am dan lainnya.
Itu tafsir Ibnu Atiyah. Kata di para ulama lain pula, walamma abadal musyrikun al malaika. Setelah puak-puak kafir itu sembah malaikat dengan sangkaan mereka, maka secara otomatiknya mereka telah sembah kepada syaitan. Mereka telah taat beribadat kepada syaitan. Sebab apa? Sebab syaitan yang ajak dia, jangan sembah orang main-main. Yang kita nak sembah ni bukan kecil-kecil, ni anak Tuhan sendiri. Artinya siapa dia sembah lain daripada Allah bermakna dia telah taat pada syaitan. Sebab syaitan yang ajak dia. Sama jugalah penyembah matahari ke, bulan ke, bintang ke, sembah apa saja atas dunia ni, bermakna orang tu telah taat kepada syaitan. Sebab syaitan yang ajak mereka supaya melakukan ibadat pada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Mudahlah kita. Itulah di antara analisa yang dibuat oleh para ulama tafsir. Baik. Contoh dianya sebagaimana dalam surah Yasin. Surah Yasin ayat 60 hingga 62. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun. Jadi Allah Taala sudah buat perjanjian pada manusia ni, la ta'budu syaitan. Jangan sembah syaitan. Syaitan tu musuh kamu yang sangat nyata. Wa ani'buduni, sembah aku. Hadza siratum mustaqim. Apa yang Nabi bawa ni jalan yang benar. Tapi apa boleh buat? Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Jadi syaitan telah berjaya menyesatkan banyak buah-buah dalil, dan buah-buah yang terdahulu, buah-buah kafir. Allah tanya kita, afalam takunu taqilun, mu tak mikir ke? Mu tak ada akal ke nak fikir benda lagu tu? Jadi kesimpulan dianya, sebagaimana malaikat jawab, bal kanu ya'budunal jin. Bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Sebenarnya mereka sembah jin, sembah syaitan. Maknanya kita faham daripada perbahasan itu, semua yang menyembah lain daripada Allah, kesimpulan mudah dianya sembah syaitan lah tu. Pengikut syaitan. Tak kira lah metal balik apa benda yang kata duk main, kita kata semua tu ikut syaitan. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, kita pergi pada ayat yang terakhir dalam perbincangan kita, ayat 42. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Maka pada hari ini masing-masing di antara kamu tidak berkuasa memberi sebarang manfaat kepada kawannya, dan tidak pula dapat menolak daripadanya sesuatu yang berbahaya. Tak boleh buat apa dah. Masing-masing tersengih, kata orang, tak nak buat apa dah. Nak bagi mudarat pun tak ada, tak boleh. Nak bagi manfaat pun tak boleh. Wa naqulu lilladzina zalamu, dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, yang melakukan syirik itu. Tuhan kata apa? Zuqu azaban nar. Zuqu azaban nar allati kuntum biha tukadzibun. Rasakanlah azab neraka yang kamu dahulu mendustakan. Ambil ambil apa yang kamu rasa dulu. Nak kata apa dah? Sudah tidak ada lagi. Masa sudah tidak ada, ambil ialah, terimalah apa yang hasil daripada apa yang kamu lakukan. Kata di orang, di mana apa benih yang ditabur, itulah hasil yang dituai. Mu tabur syirik, mu ambil dan neraka tepatmu, na'udzubillah. Tengok penjelasan ayat. Ay annahu lamma batalat tamassukatul kafirin,
setelah jelas dalam ayat yang lepas, ayat 41, batalnya pegangan akidah sembahan puak-puak kafir dan terputusnya pergantungan mereka dengannya, maka dengan sebab itu mereka layak untuk menerima celaan, untuk menerima kutukan, untuk menerima azab hasil daripada apa yang mereka buat itu. Maka Tuhan kata fal yaum, hari ni, al yaum, hari kiamat ni, tak ada siapa boleh buat apa dah. Al yaum la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darran. Hari ni masing-masing di antara kamu tidak berkuasa memberi sebarang manfaat kepada kawannya dan tidak boleh juga memberi mudarat. Nak menolak mudarat daripada kawan pun tak boleh. Allahu Akbar. Tak boleh buat apa dah lah. Dia yang begitu kita kata. Jadi ayat ini ada tafsir kata khitab pada malaikat. Allah Taala bagi pada malaikat. Malaikat apa tu tak buat apa hari ni. Ada ulama tafsir kata hadza khitabun an lil kuffar, lil musyrikin wal jin. Kafir, puak jin, hari ni yang kamu anggap berkuasa, yang kamu anggap ada power, yang kamu anggap itu ini, semuanya tak ada faedah belaka. Semuanya tidak berfaedah. Kata apa dah? Kata daripada ulama boleh belakalah. Ayat ni dituju pada malaikat pun boleh, kepada puak kafir boleh, kepada orang sekarang ni pun boleh. Bahawa hari kiamat esok tak ada siapa yang boleh beri pertolongan, syafaat kecuali dalam ayat yang lepas yang kita dah bincang, ayat berapa dulu? Allah kata kepada orang yang diberi izin oleh Allah Ta'ala. La yashfa'una illa liman irtada. Min ba'di an ya'zana Allah. Maknanya orang nak beri syafaat pertolongan ni kena orang yang dapat keizinan daripada Allah, mendapat keredaan Allah. Allah Ta'ala bagi kuasa kepada dia, barulah dia boleh beri pertolongan pada orang. Tapi kalau kamu suka-suka ya, mengatakan Zulfa dia ni lah pembawa kita esok, yang mendekatkan kita kepada Allah, jawabnya tidak ada perkara yang tersebut tidak akan berlaku. Fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra, bermakna fal amru kulluhu lillah. Artinya semua perkara itu duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tidak ada makhluk lain yang berkuasa. Tidak ada makhluk lain. Pasal tu ada ulama kata naf'an dengan asy-syafa'ah. La yamliku ba'dukum naf'an bermakna asy-syafa'ah wan najah. Tidak ada orang yang boleh bagi syafaat dan tidak boleh selamat. Tak ada. Wan apa ni? Wad-dar bermakna al-azabi wal halak. Bina azab dan kebinasaan. Itulah dia panggil tafsir yang disebut oleh ulama. Kita kata semuanya ialah dia tafsir salaf ni macam tu. Dia ambil kata ini, kemudian dikumpulkan, dibuat analisa. Eloklah tu, senang. Kadang-kadang penulis ini kata, oh banyak dah. Orang ni kata. Akhir kali ulama kemudian kata, boleh jamak semualah kata-kata tadi. Itu daripada bahasa. Yang pentingnya kita nak tengok tafsir salaf terhadap ayat-ayat ini lebih baik daripada kita ambil tafsir yang kita tidak tahu siapa yang tu. Baiklah para pelajar sekalian, kita tamatkan ayat kita ini sebelum kita masuk pada perbincangan. Allah kata apa? Wa naqulu lilladzina zalamu. Ya Allah. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim yang telah melakukan syirik itu, Zuqu azaban naril lati kuntum biha tukazzibun. Rasalah azab neraka yang kamu dulu mendustakan dulu atas dunia. Atas dunia nama kamu kerah kepala, kamu lawan Nabi, kamu tak mau terima. Hari ini rasakan. Zuqu ni azab. Orang panggil kalau ayat-ayat perli lah. Rasakan. Silakan. Gitu.
Zuku rasa. Nak rasa apa? Duduk azab dah ni. Ai wa naqulu liman wada'ul ibadah fi ghairi mawdi'iha. Allah kata kepada orang yang meletakkan ibadat bukan pada tempat dia. Ibadat ni kepada Allah, dia pergi ibadat kepada syaitan. Ibadat kepada jin. Ibadat kepada pokok kayu. Percaya kepada dewa-dewa, percaya kepada apa-apa benda yang pelik ni jangan. Waja'alu li ghairiha waja'aluha li ghairi man tambaghi. Kamu jadikan ibadat itu lain daripada Allah yang esa. Allah kata apa? Zuqu azaban nar. Rasakanlah azab neraka yang kamu tak percaya di dunia. Hari ni percaya dah. Kita ni kalau sudah sampai peringkat ainul yaqin, tak nak apa dah lah. Macam ibarat kata gini lah. Orang ni buat benda tak baik, kita nasihat. Jangan Syekh, jangan ya akhi, jangan buat. Jangan jadi pengedar dadah, jangan jadi penipu, jangan bagi rasuah, jangan. Dia tak percaya dengan kita. Tiba-tiba kita dapat maklumat dia telah dicekup oleh polis, SPRM sudah ambil dia. Kita nak kata apa? Kalau kita tengok dia dalam penjara, zuqu. Silakanlah rasa hasil buah yang kamu tanam dulu, ambillah. Tuailah benih yang kamu tanam. Aku nasihat, aku dah beri peringatan, kamu buat juga. Kita rasa ayat ini dia panggil ta'zibul qalbi, penyiksaan jiwa. Sebab tu kita dah baca banyak kali kan dalam ayat yang lepas-lepas. Ahli neraka ni 2 kali azab. Dia panggil azab nafsi, azab jismi. Azab tubuh, duduk neraka. Azab dia punya pemikiran, apa ni, jiwa dia ni, zuku. Rasa. Silakan. Hai. Nak juga kita ni. Dah. Kita tengok kawan tu pakai baju kuning ke baju oranye. Tangan bergari begini, kita tanya, bang, rasakan. Dipersilakan naik kereta polis. Oi, dia ni tak simpati langsung. Tak simpati langsung dengan aku. Jadi kita nampak ini ayat ini Allah kata zuqu, rasa. Cuma ada perbezaan sedikit nanti dalam di akhir perbincangan fawaid nanti kita beza. Kenapa ayat ini zuqu azaban naril lati? Dalam surah yang kita baca pagi Jumaat tu, surah pagi Jumaat allazi. Jadi kita insya-Allah dalam perbincangan nanti sedikit perbezaan, tapi dia punya kesan dia. Kalau kita korek, kita akan jumpa benda pelik dalam perbezaan itu. Masya-Allah, tabarakallah. Mari tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan pengajian kita mengorek hikmah, mencari hidayah, kefahaman, tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan dia sangat memberi kesan kepada jiwa kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang betul-betul disyariatkan oleh Allah. Baiklah. Tamatlah ayat kita dulu. 3 ayat yang pendek. Jadi untuk maklumat para pelajar lah, kenapa sekali Abu Anas ni ada hari dia baca pendek, ada hari dia baca panjang. Saya baca mengikut pena tafsir kita ni. Dia yang pilih. Hari ni 3 ayat, semalam 5 ayat contohnya. Sebab dia ambil, dia panggil chapter, maknanya perbincangan, satu-satu perbincangan. Mungkin dalam ayat yang depan yang akan datang ini berbeza pula, panjang sikit atau pendek juga, iaitu ayat 43 sehingga 45, sama juga. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita masuk ke sesi mengutip faedah al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah. Faedah dari sudut pendidikan, faedah dari sudut ilmiah. Ini dia panggil ilmu mengorek, tadabbur Quran. Bagi saya tadabbur ni kita korek, mencari apa yang Tuhan nak sebut kepada kita dalam ayat-ayat yang kita baca. Sekadar terjemahan kita dah terjemah, tafsir kita dengar juga, tapi ini lebih dalam lagi, iaitulah kita nak tengok di sebalik ayat itu apa yang Tuhan nak sentuh hati kita, nak sentuh pemikiran kita. Itu dia panggil sedikit ilmu tadabbur.
Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan fawaid tarbawiyah. Yang pertama, fi qauli ta'ala wa yauma yahsyuruhum. Pada hari Allah himpunkan mereka semua. Kata di ulama, annahu yanbaghi tazkirun nas biyaumil ma'ad. Menjadi kewajipan kepada kita, wa yauma ay uzkur, ingatlah. Kamu pembaca, ingat. Kamu penterjemah, ingat. Kamu pendakwah, ingat. Dan peringatkan orang lain. Kita belajar, isteri tak belajar, ataupun suami tak belajar, ataupun dua-dua belajar, anak-anak tak belajar. Maka menjadi kewajipan kepada kita tazkirun nas biyaumil ma'ad. Kita peringatkan manusia dengan hari yang akan dibangkitkan. Kita ni nak mati. Kita ni akan hidup balik. Semua amalan kita akan dikira, akan dihisap, akan dihitung. Di situlah akan berlaku suatu sentuhan bahawa kita ni para jemaah sekalian tidak akan berani untuk buat maksiat. Sebab yaumul ma'ad, kita akan kembali, kita akan dikumpulkan di hadapan Allah, kita akan dibicarakan. Kalau lupa ni, lupalah kita segala-galanya. Sebab itu dalam kitab tasawuf, dia panggil apa ni? Kelebihan ingat kepada mati. Zikrul maut, ingat kepada mati itu satu daripada cara untuk kita nak menggilakkan hati kita, cerahkan hati kita, lapangkan dada kita, supaya kita sentiasa duduk di bawah pengawasan Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Yang kedua, malaikat kata qalu subhanak. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maha suci Allah, mana ada kita suruh orang sembah kita. Kaza kullu man taqarraba ila syakhsin bimaksiatillah. Semua orang yang mendekatkan diri dia dengan melakukan kepada orang dengan melakukan maksiat kepada Allah. Ada orang ni nak bodek. Dia nak ambil hati bos, dia sanggup buat apa saja. Kita ni kena ingatlah. Jangan duduk ambil hirau dengan kata-kata orang. Maka kita, malaikat bila dia dengar dia disembah, dia terus menafikan. Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Engkaulah wali kita. Mana engkaulah penjaga kami. Tak ada makhluk lain. Macam mana kita nak pergi jaga orang lain pula? Jadi sini kata di para ulama tadabbur, kullu man taqarraba ila syakhsin bimaksiatillah yuqassillahu qalbahu alaihi. Allahu akbar. Bagi orang yang mendekatkan diri kepada orang itu dengan melakukan maksiat Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala akan jadi hati dia keras dan dia akan berkelahi di akhirnya. Sebab perbuatan mereka tu tak ada di atas landasan yang betul. Semata-mata nak bodek kerana ni. Bila tak dapat, mereka akan lompat. Ini jauh sikit ayat ni kena berfikir. Sebagaimana kata Al-Biqai dalam Nazmul Durar. Dia kata setiap orang yang bertakarrub, orang yang mendekat diri kepada orang dengan melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, akhirnya mereka sendiri tu akan kelahi. Mereka tu akan berkelahi. Tengoklah. Yang duk berkelahi, duk balah ni. Sebab puncanya tidak ada keikhlasan dalam perjuangan. Kita pun, mana-mana orang pun yang mari tidak perjuangan tidak kerana Allah, dia akan berkelahi sama dia. Na'udzubillah. Yang ketiga, balik semula kepada ayat 40. Yauman yahsyuruhum jami'an. Pada hari kiamat Allah tanya malaikat. Malaikat, ahaula iyyakum kanu ya'budun. Puak-puak tu kamu sembah mana? Mu setuju ke tidak? Ayat ini dia kata jawaz, harus orang yang sudah tahu bertanya kepada orang yang di bawah dia. Dia kata ni, as-sa'il a'lamu bihi minal mas'ul. Allah SWT dia tahu semua. Tak perlu dah Tuhan tanya malaikat, tapi harus orang yang sudah tahu bertanya kepada orang yang dia nak suruh beritahu. Jadi Allah tanya malaikat di sini supaya apa? Malaikat jawab.
Bila malaikat jawab, puak-puak kafir dengar. Kecewa kita. Frust kita. Kita duk harap ke kita sembah malaikat ni, dia lah yang akan bela kita. Rupanya dia berlepas diri pada kita pula. Itu maksud. Macam dalam kelas pengajian contoh. Kita pergi tanya salah seorang daripada murid, apa hukum gini? Ustaz bukan tak tahu. Tapi tanya supaya kawan tu beritahu untuk menarik perhatian kawan-kawan yang lain supaya dengar. Itu dia panggil harus orang yang lebih tahu bertanya orang yang di bawah dia. Ini ambil daripada kaedah Allah Ta'ala pergi tanya malaikat. Kalau Tuhan tak tanya malaikat, Tuhan jawab terus lalu. Memang semua di bawah ilmu Allah, tapi tanya di sini dari sudut uslub, gaya percakapan nak menunjukkan benda tu supaya diambil perhatian. Tuhan tanya malaikat, betul ke kamu ni? Mereka tu kata sembah betul. Malaikat kata, tak ya Rabbi, dia sembah syaitan. Jadi itu dah di antara uslub hiwar, mana boleh tanya. Tapi kadang-kadang penanya kita ni lain pula macam tuan-tuan. Dia panggil soalan malaikat. Ada juga pasal jenis perangai lagi tu. Dia tahu, dia mari tanya supaya orang tahu. Itu tak apa. Kita setuju. Kadang-kadang kita ni, waktu kita mengajar, waktu kita baik, kita terlupa poin-poin utama, poin besar. Kita duduk mikir benda lain, tak tersebut benda yang patut lebih besar disebut. Tiba-tiba ada orang tanya, Syekh, Ustaz, saya nak tanya gini-gini. Dia bukan tak tahu, dia tahu, tapi dia nak supaya kita jelaskan benda tu kepada masyarakat awam yang ada depan kita ni biar lebih jelas. Itu tak apa. Ada sekumpulan lagi lain. Dia mari tanya, nak attack kita. Ustaz ni pandai ke tidak? Ini tak baik. Orang kalau dia panggil soalan provokasi, yang ni kita tak layan, tak apa. Sebab dia bukan betul-betul bertanya ikhlas kerana nak tahu atau nak beritahu kepada orang, dia tanya sebab nak menguji kita. Setengah pendakwah dia panggil soalan malaikat. Kita ni jangan guna uslub soalan malaikat. Malaikat Jibril kan, dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, cerita pada kami apa itu Islam. Bila Nabi cerita, dia jawab sadaqta, betul. Iman. Nabi jawab, dia kata sadaqta, benar. Itu dia panggil soalan malaikat. Dia tahu tapi mari nak menguji. Lain. Jadi kita ni apa kategori soalan? Ada soalan dia tahu, dia tak tahu sungguh, nak tahu. Ada soalan penanya ni dia tahu tapi nak beritahu pada kawan dia. Maka dia tanya. Ini bagus. Sekurang-kurang dia peringat balik poin-poin yang kita terlupa. Yang ketiga ni tak bagus. Dia tahu, dia nak uji kita tahu ke tidak. Itu jangan. Nak tanya boleh, tapi janganlah dalam majlis. Kalau ustaz tak boleh jawab kan macam mana? Macam mana? Itulah. Oh, ustaz bercakap sedap, ingat ke pandai sungguh. Rupa-rupanya kelentong lebih. Baiklah tuan-tuan. Cukup yang ketiga, kita pergi pada yang keempat. Allah kata apa? Yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikah. Thumma yaqul, kemudian Allah bertanya. Allah berfirman kepada malaikat, kata di para ulama ahli sunnah, isbatul qaul wal kalam lillahi azza wa jalla. Ayat ini mengisbatkan sifat Allah Ta'ala tu kaunuhu mutakalliman. Allah Ta'ala tu sentiasa berkata-kata. Bila dia nak, apa yang dia nak, itu kuasa Allah. Kita kena letak dalam kepala kita, mazhab al-sunnah ni, iaitulah Allah Ta'ala berkata-kata. Berkata-kata. Bagaimana dia berkata-kata, itu hak Allah, jangan duk tanya. Yang penting kita beriman dengan sifat Allah Ta'ala. Yang kelima, dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita tentang malaikat. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Bila Tuhan tanya malaikat, setuju kau orang sembahmu? Malaikat kata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ayat ini menunjukkan bahawa malaikat itu sangat mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu terus malaikat jawab, subhanak, maha suci Allah, ay tanzihan,
Kami bersih sucikan Allah Ta'ala daripada sekutu, daripada anak, daripada segala, daripada tidak ada sekutu bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ulama kata ayat ini menunjukkan bahawa malaikat sangat mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Malaikat mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, qalu subhanaka anta waliyuna. Di akhir ayat, bal kanu ya'buduna al-jin aktsaruhum bihim mu'minun. Kenapa dalam ayat ini bila malaikat kata dia semua jin? Aktsaruhum, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Kenapa Tuhan tak kata semua mereka? Dia kata semua mereka. Sedangkan puak-puak kafir itu semua jin, semua syaitan. Jadi Allah sebut aktsaruhum bihim mu'minun fa innahu yumbi. Ayat ini menunjukkan ada sebahagian puak kafir dia tak sembah jin. Dia tak sembah jin, dia sembah batu kayu. Itu di antara aktsaruhum. Jadi malaikat bagi jawapan apa yang dia tengok, aktsaruhum, kebanyakan mereka. Li'anna alladhina ra'awhum wattala'u ala ahwalim kanu ya'buduna al-jin wa yu'minuna bihi. Boleh jadi ada di antara makhluk yang Allah Ta'ala tak tunjuk pada malaikat. Jadi malaikat berkata kebanyakan mereka ni semua jin, semua syaitan. Itu yang pertama. Maknanya Allah Ta'ala tunjuk pada malaikat ramai. Jadi malaikat kata aktsaruhum. Dia tak kata semua mereka. Yang kedua, malaikat yang jawab ni lah. Malaikat yang duk jaga orang tu hafazah, dia tengoklah kawan tu buat apa. Al-wajhus tsani. Jawapan yang kedua pada soalan tadi, annal ibadata amalun zahirun. Ibadat itu amalan yang zahir. Iman, amal yang batin. Amalan yang batin dalam hati kita, iman. Mana malaikat tengok mereka ni kebanyakannya sembah jin. Dia kata aktsaruhum, kebanyakan. Ada yang lain-lain kalau dia percaya kepada jin syaitan pun dia tak nampak dia sembah cara fizikal. Jadi malaikat tak korek dalam hati dia. Menarik juga tuan-tuan. Soalan-soalan begini membuka kalau orang tanya spontan tak jawab dah kita ni. Kenapa Tuhan kata malaikat jawab aktsaruhum? Sedangkan mereka tu kafir. Patut mereka kata kulluhum, semua mereka tu syirik belaka. Apa tu? Semua mereka beriman, percaya kepada jin, syaitan. Tapi dia kata aktsaruhum. Jadi di sini juga ulama kita ajar, para pelajar sekalian, ulama ajar kepada kita supaya at-tahaffuz fil lughah. Kalau kita guna bahasa tu berlapik sikit. Supaya kita ada ruang untuk kita lepas. Kalau kata-kata semua, kalau ada orang napi seorang dua, macam mana? Habis yang terbaik itu ramai di kalangan penyokong. Ramai yang setuju. Maknanya ada yang tak setuju. Contohlah kita kata sekumpulan orang ni buat benda pelik. Ustaz-ustaz pendakwah ni ada yang bercakap, ada yang diam. Yang bercakap kita tahulah. Tahu, yang diam kita tak tahu. Jadi kita kata sudah ramai para pendakwah menegurnya. Hak tak tegur tu, hak diam, dia tak boleh la yunsabu ila sakitil qaul, kata ulama usul. Tak boleh kita nisbahkan orang yang tak cakap itu kita kata dia cakap juga, tak boleh. Dia diam tu tanda redha. Lah, ulama kata as-sukut alamatir redha, itu untuk anak dara bila bapak dia nak kahwinkan. Dulu. Lah ni jangan main, tak ada sukut-sukut lah bang. Lah, kalau tak setuju lompat selalu. Tak setuju bantah selalu ayah. Ayah mana boleh, kita ada gawe dah. Kita ada power dah, saya tak nak. Tapi orang dulu tersipu-sipu je. Ayah dia tanya, aku nak kahwin mu macam mana? Dia pun senyap ikut abah lah. Ataupun dia diam. Kata ulama, diam tu tanda redha. Untuk apa? Untuk anak gadis. Untuk anak apa ni, orang nak kahwin. Gadis pingitan ke apa orang panggil zaman dulu. Gadis zaman dulu ni jangan main. Kalau tak dapat lampu hijau daripada anak, jangan berani-berani pergi kahwinkan dia. Nanti dia buat masalah, dia buat hal, tak sampai setengah tahun mereka bercerai. Jangan. Ini pengajaran untuk kita ibu bapa. Pengajaran untuk kita ibu bapa. Zaman kita hari ini tidak ada paksaan lagi. Ataupun kalau budak tu tak mau, tak usahlah suruh dia kahwin.
Tanya mu ada gawe dah, ada power dah. Kalau ada cakap, senang kita buat keputusan kan. Jadi mana kita kata tak boleh kita nak ni sebab orang diam tu, kita kata dia pun sama juga. Secara total tak boleh lah, tapi kalau kita kata yang diam tu payah kita nak tengok kecenderungan dia macam mana. Dia diam, dia tak cakap dengan mulut, tapi tengok di Facebook dia habis duk share kawan tu. Mana dia pun sekongkol jugalah tu. Jangan main. Yang ketujuh, yauma yahsyuruhum jami'an. Ayat ini sambungan kepada ayat 31 dulu. Surah kita ni. Walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim. Kalau kamu tengok orang zalim berdiri di hadapan Allah, ayat 31, kata ulama, ayat ini istikmalan li taswiri faza'ati. Ayat ini melengkapkan lagi gambaran betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Jadi pada hari itu mereka berdiri menunggu apa yang Allah tak nak hukum. Waktu itu berlaku perbicaraan. Yauma yahsyurum jami'an summa yaqulil malaikati. Malaikat, ada sekumpulan ni yang mengatakan mereka sembahmu. Setuju? Malaikat membantah. Jadi ayat ini dia panggil melengkapkan lagi gambaran betapa dahsyatnya perhimpunan manusia pada hari kiamat. Kira-kira ditanya daripada para ramai. Setuju malaikat? Malaikat kata nak. Mereka bukan sembah aku, mereka sembah jin, sembah syaitan. Ambil muka. Itu ibarat macam itulah. Yang ke-8, fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra. Pada hari ini orang-orang kafir tak ada milik, tak ada pemilik memberi manfaat, memberi mudarat, tak ada. Tuan-tuan tanda ayat ini tabkitun lil kuffar. Nak menjatuhkan kafir, nak menghina puak kafir. Dia duk harap ke syaitan, duk harap ke malaikat, harap ke batu, harap kayu. Allah Ta'ala kumpul sekali batu, kayu yang dia sembah tu bung dalam neraka belaka. Sembah, kata di ulama tafsir, semua sembahan-sembahan kan, wa ma ya'buduna min dunillah hasabu jahannam. Orang kafir dan sembah dia sumban dalam neraka sekali. Kecuali malaikat, walaupun mereka sembah sebab malaikat tak izin. Nabi Isa walaupun disembah, Isa tak izin. Uzair yang dikatakan anak Tuhan, Uzair tak izin. Maka mereka ni tidak masuk dalam kumpulan hasabu jahannam, bahan bakar neraka jahannam. Tapi yang lain-lain, batu, kayu yang disembah, masuk belaka. Jadi ayat ini nak menghina orang kafir. Apa yang kamu anggap dulu sebagai berkuasa, sekarang ini tak ada kuasa. Ada sekali dengan muslim. Neraka sekali. Na'udzubillah. Yang ke-9, fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra. Maka diquddima zarfu, dimulakan al yawm, hari ini. Hari mana tu? Hari kiamat ni. Tak ada siapa yang memiliki kuasa untuk memberi manfaat atau mudarat. Dua-dua tak ada kuasa. Dua-dua tu tidak ada kuasa. Maka di sini kata li anna an-naf'a wad-dar yawma idzin qad ikhtassa. Hari itu yang memberi manfaat, yang besarnya, yang kecilnya, hanya kuasa di bawah kuasa lillahil wahidil qahar, kuasa Allah saja. Berbeza atas dunia dulu. Atas dunia dulu kita masih lagi boleh minta manfaat daripada orang-orang yang ada ilmu. Contohnya, bila sakit, kita pergi minta manfaat dunia kita dengan siapa? Dengan doktor. Doktor, saya sakit. Doktor bagi ubat, bagi ilaj. Jin-jin yang disembah tu ada manfaat? Ada jugalah. Kurang-kurangnya boleh jadi bomo. Boleh jadi tok bomo. Bolehlah duit orang bagi. Tapi di akhirat esok langsung tidak ada manfaat. Sebab tu Tuhan Nabi di sini al-yaum la yanfa'u, tak ada sebarang manfaat. Jadi kita pun jangan duk cari benda tak ada manfaat di akhirat. Atas dunia ni mengharapkan manfaat buat apa lagi? Yang terakhir, yang ke-10, wa naqulu lil ladzina zalamu zuqu azaban nari allati kuntum biha tukadzibun. Tengok ayat ni Tuhan kata an-nar allati, neraka yang kamu
kamu apa? Kamu dustakan. Kan? Ada yang panggil munasabah hasanah. Haitsu ulqat takzib biha binafsin nar. Mereka mendustakan pembohongan itu dengan azab neraka. Sekarang ni neraka nyala depanmu. Maka dibawanya isim mausul yang munasabah allati kuntum biha. Adapun dalam surah Sajadah, dalam surah Sajadah, wa qila lahum zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun. Tengok. Bila dia kata allati biha, allazi bihi. Kenapa dia guna di sini? Allazi. Sepatutnya nar tu jadi allati. Dalam surah Sajadah ayat 20, jawab dianya annal qaulul mukhbar anhu, yang cerita kepada kita ayat ni Allah kata mereka mendustakan neraka sudah ada depanmu. Dalam yang apa ni, dalam surah As-Sajadah tu qaulul malaikah kullama aradu an yakhruju minha. Bila mereka nak keluar, malaikat kata uidu, malaikat tendang masuk balik dalam neraka. Wa qila lahum, malaikat pun kata zuqu azaban naril allazi balik kepada azab. Ambillah azab neraka yang kamu tak percaya dulu. Masya-Allah, tabarakallah. Yang ni dak zuqu azaban naril lati, mau ambil neraka tu api yang kamu tak percaya dulu. Itu beza. Pasal tu dia kata perbezaan di sini al-qail yang ini kata-kata Allah kepada malaikat, yang dalam surah Sajadah itu kata-kata malaikat kepada ahli neraka. Mu tak percaya azab dulu, allazi, yang kamu tak percaya dulu. Yang sini mu tak percaya pada neraka ada nyala tu, ambil api tu. Allahu akbar. Kalau tuan-tuan boleh faham ke tidak? Kena pencatat tu kena tolonglah. Ini perbahasan sedikit, tadabbur dia sedikit dalam. Beza di antara zuqu azaban naril lati kuntum biha tukazibun dengan ayat Sajadah ayat berapa? Ayat 20, wa qila lahum zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukazibun. Dia dhamir tu dia balik kepada isim mausul yang sesuai, dan yani allati yani allazi. Dia gitu ya, allati itu dia panggil muannas, allazi itu muzakkar. Jadilah para pelajar sekalian, ini ilmu kalau kita belajar tadabbur tu, perbezaan bahasa tu perbezaan makna. Bertambahnya huruf, bertambahnya makna. Dia kata dalam kaedah bahasa dia panggil ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya bilangan huruf, bertambahnya makna. Macam dulu dalam surah Kahfi dulu kan kita sebut innaka lan tastati'a, mu langsung tak mampu nak ikut aku hai Musa. Kata siapa? Kata di Khadir. Lan tastati'a. Tapi bila sudah selesai Khadir cerita kepada Musa kenapa dia bunuh budak, kenapa dia korek tebuk perahu, kenapa dia baiki tembok, Musa anak Khadir kata hadza malam tasta. Dia gugur satu tak. Tasta. Ini yang kamu tak mampu tu. Sebab dah dengar cerita, mampulah sepatutnya. Itu dipanggil bahasa ziyadatul mabna tadallu ada ziyadatul makna. Bertambahnya huruf, bertambahnya makna. Gitulah keadaan bahasa Al-Quran dan juga bahasa Arab. Kita kata sangat menarik tuan-tuan. Siapa dia ada masa mengajilah bahasa Arab, kita akan bertambah lagi kemanisan tamar kita ni insya-Allah. Lagi kita faham bahasa, lagi tinggi kita punya tadabbur, menjiwai bahasa Al-Quran, kalam Rabbil Alamin. Alhamdulillah, tamaklah kita 10 perbincangan ulama dalam ayat 43 hingga 45. Walaupun ayat itu pendek, tapi kalau kita nak panjangkan fawaid, memang banyak. Jadi setakat itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.